Bismillah. Allah Akbar. Sekejap saya nak mencari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى عودة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وسادتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita diberi peluang dan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua bagi kita meneruskan pembacaan dan perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Pada tengah hari ini saya bercadang untuk terus sahaja kepada bahagian ketiga, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Cuma kesimpulan daripada perbincangan kita yang lalu berkaitan dengan mengikut sunnah yang merupakan prinsip yang ke-10 daripada bahagian kedua. Di mana untuk mencapai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat tidak ada jalan lain melainkan dengan kita mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Begitu juga dengan kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sebenarnya kita dapat membebaskan diri kita daripada kekangan dan penjara hawa nafsu. Kerana apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dikatakan, itu semuanya adalah merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Rasulullah SAW itu tidak berbicara menurutkan hawa nafsunya ataupun daripada hawa nafsunya, tetapi ia adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda. Jadi Al-Quran adalah wahyu secara lafzan wa makna. Makna lafaz dan makna Al-Quran tu semuanya adalah wahyu.
Adapun hadis-hadis Nabi SAW sama ada berbentuk sabda, perbuatan atau takrir, akhlak baginda SAW, itu juga adalah wahyu dari sudut maknawi, dari sudut makna. Wahyu dari sudut makna. Kerana Nabi SAW menyatakan, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku diberikan oleh Allah SWT dengan Al-Quran dan yang seumpama dengannya. Yang seumpama dengannya itu merujuk kepada hadis Nabi SAW. Kerana fungsi hadis Nabi SAW tu ialah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Tujuannya ialah untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepada mereka, iaitu Al-Quran. Jadi hadis Nabi SAW itu menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ada perkara-perkara yang disebutkan secara umum dalam Quran dikhususkan melalui hadis Nabi SAW. Apa yang disebutkan secara mutlak di dalam Al-Quran dibataskan oleh hadis Nabi SAW. Jadi tidak ada pilihan bagi kita melainkan mentaati Rasulullah SAW. Jadi tak boleh kita kata aku nak taat kat Allah sahaja, tak nak taat kat Rasulullah. Tak mungkin. Hal itu tak akan terjadi dan tak boleh terjadi. Sebagaimana ayat yang kita dah baca awal-awal tadi. Katakanlah, kalau sekiranya kalian benar-benar mencintai Allah, maka caranya bagaimana? Ikutilah aku. Baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Kerana Allah Ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah ni tak boleh dipisahkan. Ia adalah satu perkara. Kerana ta'atu Rasulillah ainu ta'atillah. Maksudnya taat kepada Rasulullah itu adalah hakikat. Pada hakikatnya adalah mentaati Allah. Dan kemudian dengan mengikutkan sunnah Nabi SAW, kita juga dapat membersihkan cermin hati kita. Kerana kita dah sebutkan tadi bahawa seluruh tindakan petunjuk Rasulullah SAW itu merupakan cahaya-cahaya yang apabila kita amalkan dan laksanakan, maka dia akan melimpahkan cahaya melalui anggota-anggota kita, lalu masuk ke dalam hati kita. Dan menyebabkan hati kita itu akan bersinar dan menjadikan basirah itu jelas dan terang. Sehingga dapat benar-benar menyaksikan berbagai-bagai hakikat keimanan menjadi nyata. Sebab itulah antara cara untuk kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada jalan lain melainkan dengan menempuh sunnah Rasulullah SAW atau mengikut sunnah Rasulullah SAW dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih contohnya, dia kata, terbanglah kalian kepada Allah, masuklah kalian ke hadrat Allah. Masuklah kalian ke hadrat Allah sedangkan tangan kalian berpegang kepada tangan Rasulullah SAW. Maksudnya berpegang dengan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian juga ada disebutkan di situ bahawa dengan kita mengikut sunnah Nabi SAW itu sebenarnya dapat membantu kita untuk untuk menyerupai malaikat. Tashabbuh bil malaikah. Kerana Rasulullah SAW itu bahkan lebih mulia daripada para malaikat. Kerana Rasulullah SAW itu adalah afdalul khalqi alal itlaq. Makhluk Allah SWT yang paling mulia secara mutlak. Ketika Mi'raj kita tahu peristiwa yang diriwayatkan bahawa ada satu tempat di mana Jibril sendiri pun tak boleh lepas. Hanya Rasulullah SAW sendiri sahaja yang boleh pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita katakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan kita meniru Rasulullah SAW, sebenarnya kita berusaha untuk bertasyabbuh, menyerupai para malaikat. Yang mana para malaikat itu sentiasa mentaati Allah SWT. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni sifat dia tidak pernah menderhaka kepada Allah SWT. Dan juga
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mafhum yang kita boleh dapat di situ ialah bila kita mengikut sunnah Rasulullah, kita dapat bertasyabuh atau menyerupai malaikat, artinya dapat menjauhkan diri kita daripada berperangai atau bersifat sebagai sifat-sifat syaitan atau haiwan. Kerana Rasulullah SAW menunjukkan satu model makhluk ataupun model manusia yang sempurna, al-insan al-kamil. Lawan bagi al-insan al-kamil itulah al-insan al-hayawani. Insan yang didominasi, yang dikuasai oleh sifat-sifat rendah kehaiwanan. Sifat-sifat rendah kehaiwanan. Kita ni pun secara biologi memang dalam kategori haiwan. Yang kita belajar sains dulu, kita memang dalam kategori haiwan. Kita makan, kita minum, kan? Kita macam memang haiwan. Sebab tu dalam ilmu mantik pun atau logik, Aristotle takrifkan manusia ni al-hayawanun natiq. Bukan rational animal. Rational animal. An-natiq kat situ maksudnya rational. Maksudnya hidupan yang berfikir. Kalimat hayawan tu daripada kalimat hayah. Hayatun. Hayat maksudnya hidup. Jadi hayawan, makhluk hidup. Jadi hayawanun natiq maksudnya makhluk hidup yang berfikir. Itu manusia. Biasanya boleh berfikir je. Dan selain daripada berfikir, manusia juga boleh berbahasa. Itu saya pernah sebutkan dahulu. Bahasa ni adalah suatu perkara unik yang hanya ada pada manusia. Tidak wujud pada haiwan. Harimau Bengal, harimau Sumatera, harimau Malaya, harimau Selatan. Harimau Selatan Johor JDT. Atau harimau mana pun, harimau Cina ke harimau mana ke, kalau jumpa tetap cakap mengaum. Tak ada satu harimau Cina bunyi ni macam Cina sikit ke, harimau Bengal dia ada bunyi macam Hindi sikit ke, atau bunyi Bengali sikit ke. Kalau Sumatera dia kan bunyi Indonesia sikit, tak ada. Semua sama. Chimpanzee ataupun mana-mana lah, chimpanzee di mana-mana, gorila, dia ada bahasa dia. Di mana-mana pun dia jumpa tak sama. Kucing Turki, kucing Malaysia kalau jumpa mengiau dengan bunyi yang sama. Jadi keunikan manusia tu adalah kerana dia berfikir. Tapi secara biologinya manusia ni adalah haiwan. Dan sunnah ini dia adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan dia diwahyukan oleh Allah SWT, dan kita tahu wahyu itu adalah sesuatu yang melampaui akal pemikiran. Melampaui akal pemikiran. Kenapa? Kalau makan, kita makan dengan tangan, tak kira lah. Kalau akal kata kanan ke kiri ke sama aja. Betul? Ambil makan, masuk mulut, kunyah, masuk perut. Sampai masa akan keluar. Itu definisi makan lah secara umumnya. Tapi bila kita kata ikut sunnah, apa yang Nabi ajarkan, kul biyaminik contohnya. Makan samillah, sebut nama Allah tu. Sebut nama Allah tu. Kemudian makan dengan tangan kanan kamu. Kenapa mesti ada beza? Kan? Mesti ada beza. Kita dah bicarakan dahulu apakah rahsia kanan. Kerana kanan itu ialah untuk satu-satu yang dimuliakan. Melakukan sesuatu yang tak terhormat mesti dengan tangan kiri. Kita buat sesuatu yang tak terhormat, apa sajalah. Kita contoh yang tak terhormat apa? Menyuci najis. Kita basuh dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri tu mengikut sunnah, dapat pahala lah. Tapi kita dah, aku nak dengan tangan kanan. Kamu dah menyalahi sunnah. Jadi apa yang Nabi SAW tunjukkan tu ada rahsia yang ada yang kebiasaannya itu tak terjangkau di akal fikiran kita. Tapi adakah maknanya langsung kita tak dapat nak fahami? Boleh kita fahami. Tetapi menuntut kepada perenungan. Perlu mendalami. Perlu masa yang panjang untuk kita renungkan apakah rahsia-rahsianya. Tapi kerana Nabi SAW ni pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh tindak tanduknya, bicaranya itu semua dalam petunjuk dan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kecenderungan Rasulullah SAW dan sekalian Anbiya itu ialah kepada hal-hal yang baik. Dan mereka begitu jauh daripada hal-hal yang buruk.
maka sudah pasti bahawa apa sahaja yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu mengarah kepada kebaikan, meningkatkan darjat jiwa kita daripada manusia yang sifatnya haiwani tadi kepada manusia yang menyerupai malaikat dari sudut akhlaknya. Malaikat tu sifatnya pun taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang sifat asalnya itu iaitu melawan. Kan? Binatang kan sifatnya liar. Jadi manusia yang dikuasai oleh sifat kebinatangannya itu sifatnya liar. Sukar untuk ditundukkan kepada hukum. Sukar nak menerima kebenaran. Kerjanya itu melawan aja. Itu sifat kehaiwanan. Maka mereka yang dikuasai oleh sifat-sifat kehaiwanan atau hawa nafsu itu, maka ia mudah menjadi tunggangan iblis. Mudah ditunggang iblis. Dan iblis kalau dah menunggang kita tu, tentu saja kita tidak mengarah ke syurga. Dia mengarah ke neraka. Kenapa? Kerana dia nak cari teman. Teman gaduh. Sebab dalam syurga bukan teman sembang, teman gaduh. Teman gaduh dalam neraka tu bukan tempat sembang, tempat gaduh. Dalam neraka, dia nak cari teman masuk neraka. Jadi dia perlu menunggang manusia. Tapi dia kena ada wasilah. Macam mana nak menunggang manusia tadi? Itulah melalui sifat-sifat kehaiwanan. Jadi dengan kita menurut hadis-hadis Nabi, menurut sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu sebenarnya dapat membebaskan kita daripada menjadi tunggangan syaitan iblis tadi. Dan akhirnya membawa kita kepada syurga. Itu sebab mukadimah perbincangan ni Imam Ghazali awal-awal kata, adapun kunci kebahagiaan seseorang itu adalah dengan mengikut sunnah Nabi SAW. Itu secara umum lah. Baik, di halaman 95, bahagian ketiga, tentang urutan wirid, itu semua boleh baca lah. Bahagian ketiga, membersihkan hati dan dari akhlak yang tercela. Baik, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan awal dahulu, saat kita memulakan pembacaan kitab ini, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia membahagikan kitab ini kepada 4 bahagian. Dan setiap bahagian terdapat 10 prinsip. Jadi 10 kali 4 jadi 40. Itu sebab Imam Ghazali menyatakan, judul kitab ni, Al-Arba'un fi Usuliddin. 40 prinsip agama. 10 prinsip pertama berkaitan dengan akidah. Ataupun ilmu masuk akidah kat situ. Kemudian yang kedua berkaitan dengan amal-amal lahiriah. Yang terakhir kita bincangkan itu berkaitan dengan sunnah. 10 prinsip yang ketiga berkait dengan tazkiyah, iaitu membersihkan hati daripada akhlak yang tercela. Manakala nanti insya-Allah kita akan masuk pula 10 prinsip yang terakhir, bahagian keempat, berkaitan dengan sifat-sifat baik ataupun akhlak mahmudah yang kita usaha untuk hias dalam diri kita. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Kedua-dua maksudnya serupa. Qad aflaha man tazakka dalam surah Al-A'la. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kemudian dalam surah Asy-Syams Allah SWT berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhnya telah berjayalah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang-orang yang membiarkan jiwanya itu dalam keadaan kotor. Jadi ini asas kejayaan. Sebab tu bila saya renung-renungkan, bila kita dengar seruan azan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam azan itu sebutkan, hayya 'alas solah, marilah menunaikan solat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Baik, pertama sekali kalimat hayya. Saya sendiri pun tak pernah terfikir, tapi satu hari ketika saya solat di Masjid Asy-Syakirin di Jalan Gombak, tak jauh pada On Tai Kim, kalau siapa biasa Gombak kan. Batu berapa tu? Batu 5 Masjid Asy-Syakirin. Kebetulan masa tu ada penutup program solat untuk kanak-kanak. Saya singgah solat situ. Saya terdengarlah satu kuliah oleh seorang pensyarah UIA yang saya kenal tapi saya tak ingat nama dia.
pensyarah tu. Dia cakap, apa makna hayya 'alas solah? Kebiasaannya kita akan sebut, marilah menunaikan solat. Betul? Mari pergi solat. Tapi kalimat hayya tu, dia kata, kerana dia pensyarah bahasa Arab, dia kata hayya tu ada kaitannya dengan kalimat hayah, hayatun, hayat, hayyun, maksudnya hidup. Hidup. Boleh dengan makna hidupkanlah solat, hiduplah dengan solat, kan? Hidupkan solat. Jadi dia bukan sekadar mari menuju atau mari menunaikan solat. Solat itu sendiri harus dijadikan dia hidup. Solat itu harus hidup dalam kehidupan kita. Solat tu mesti beri pengaruh dalam hidup kita. Kan? Dan nak solat yang hidup, hati tu pun kena hidup. Hati tu kena hidup. Ini tambahan-tambahan saya lah yang saya boleh ilhamkan daripada apa yang dia cakapkan tu. Nak solat yang hidup atau solat yang khusyuk, hati kena hidup. Tapi hati tu tak dapat hidup kalau sekiranya dia mati. Mati lawannya hidup. Nak menghidupkan hati yang mati, caranya pertama, membanyakkan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hati itu mesti dibuang segala penyakit yang mematikan. Penyakit-penyakit hati lah. Penyakit riak, takabur, mujuk, hasad, dengki. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang mematikan hati. Yang kemuncaknya itu adalah kufur, syirik, kemuncaknya. Sebab tu orang kafir ini disifatkan dalam Al-Quran sebagai seumpama orang yang mati. Mati itu mati hati. Bila hati mati, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bila kamu beri peringatan atau tak beri peringatan, tetap mereka tak akan beriman. Kerana apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala dah tutup rapat hati-hati mereka. Itu gambaran bagi qalbun mayyit, hati yang mati. Maka kat situlah pula ada hubungan kalau kita perhatikan hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Jadi kalau kita faham apa yang Ustaz cakap tu, hayya tu maksudnya hidup. Hiduplah dalam kejayaan. Jadikanlah hidup kita tu hidup orang yang berjaya. Kemudian bina budaya kejayaan dalam hidup. Budaya orang yang berjaya dalam hidup. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, kalimat kejayaan ni diucapkan dengan falah. Dengan dalam bentuk, kebanyakannya dalam bentuk isim fa'il. Dalam bentuk fi'il. Dalam bentuk fi'il. Sama ada fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Contohnya, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya telah berjayalah. Aflaha, af'ala. Telah berjaya orang yang mensucikan dirinya. Ataupun dalam hadis yang lain, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, moga-moga kalian berjaya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kalian berjaya. Ataupun kadang-kadang disebutkan dalam bentuk isim. Contohnya isim fa'il lah. Apa disebutkan? Contohnya muflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Jadi bila kita faham seruan azan kata hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, ia bukan semata-mata merujuk kepada kejayaan yang bersifat material, kebendaan. Tetapi asas kepada kejayaan itu sendiri iaitu kejayaan yang bersifat spiritual. Kerana majoriti ayat-ayat Al-Quran bila berbicara tentang kejayaan, dia akan merujuk kepada kejayaan spiritual. Kerana spiritual yang baik atau roh yang baik akan membawa kepada pembangunan yang baik.
Manakala jiwa yang rosak, natijahnya ialah kerosakan-kerosakan. Walaupun dalam bentuk pembangunan material. Sebab tu orang yang berjiwa rosak, dia tak pernah peduli dia tentang alam sekitar. Dia tak kisah. Yang penting dia boleh bina bangunan tinggi. Bangunan tinggi mencakar langit. Dan mungkin dia akan tarah bukit. Kan? Bukit yang menjadi tempat tadahan hujan tu habis. Pokok-pokok mungkin ditebang. Kan? Apa lagi? Sungai habis rosak. Kehidupan aqua semua mati. Kan? Dan macam-macam lagi lah. Puncanya apa? Puncanya jiwa tadi tu kotor. Tak ada aflah. Maknanya tak ada tazkiyah pada jiwa yang menjadi sebab bagi kejayaan. Jadi orang yang berjiwa bersih akan membawa kepada pembangunan yang bersih. Cara hidup yang bersih. Budaya yang bersih. Pemikiran yang bersih. Tindakan yang bersih. Kata-kata yang bersih. Mesej-mesej yang bersih. Tapi orang yang berjiwa rosak, berjiwa kotor, apa yang terkeluar daripada dirinya semua akan membawa kepada kerosakan. Budaya yang merosakkan, pemikiran yang merosakkan, bahasa yang merosakkan, teknologi yang merosakkan. Apa sajalah pembangunan yang sebenarnya peruntuhan. Bahasa pembangunan. Kalau kita sebut membangun, cantik. Tapi hakikat daripada pembangunan tersebut, daripada jiwa yang rosak ialah destruction. Maknanya pembinasaan. Daripada membina menjadi membinasa. Kalimat sa aja tambah. Daripada membina menjadi membinasa. Kerana apa? Kerana asal pembinaan tu tak berlaku. Iaitu jiwa yang terbina atas kebaikan. Sebab tu persoalan al-falah, persoalan ketazkiyah ni sangat rapat hubungannya dengan al-falah. Dan tuan-tuan ni kan Jabatan Kerja Raya. Tahu sangatlah tentang, orang kata paling tidak pun pembangunan jalan-jalan raya di seluruh negara. Dan ini sangat penting. Kerana dia membabitkan maslahah. Bukan sahaja dalam konteks kebaikan hidup dunia yang kita nak capai, tetapi apa yang kita nak capai, bahawa kebaikan dunia itu akan membawa pula kebaikan akhirat. Hasanah fi dunia dan hasanah fil akhirah. Kerana itulah dalam hadis-hadis Nabi SAW contohnya disebutkan bahawa at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah merupakan bahagian daripada iman. Kesucian ni bukan saja kesucian yang sifatnya lahiriah, tetapi dia juga kesucian yang bersifat batiniah. Kita berwuduk, tuan-tuan dan puan-puan, dia sebagai satu ibadah. Bukan hanya semata-mata kita nak membersihkan anggota. Kerana ada suatu perkara yang lebih daripada itu. Kita dah bincang dalam bab itu, bahawa tindakan lahiriah kita memberi kesan kepada batin kita. Anggota kita, sama ada dia menjadi jalan-jalan yang membawa cahaya ke dalam hati, atau membawa kegelapan dalam hati. Bila kita buat dosa dengan anggota kita, yang masuk ke dalam hati itu adalah kegelapan. Maka natijahnya hati itu bila gelap, lama-lama dia keras. Bila keras, apa saja tindakan, kata-kata dia, akhlak dia, cakap, apa sajalah hidup dia tu keras, liar, kasar. Tak berbudaya, tak berbudaya, tak berbudi bahasa. Kerana kesan daripada kekerasan hati. Punca keras hati. Dosa-dosa yang dibiasakan. Perhatikan orang yang melazimkan dirinya dengan dosa. Perhatikan. Perkara ni pada saya perkara yang boleh kita tinjau. Kita boleh perhatikan. Perhatikan orang yang membiasakan hidupnya dengan dosa. Tengok kata-kata dia. Tengok cara hidup dia. Keras, kasar, sukar di nasihat. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang membiasakan dengan kebaikan, kita akan lihat lama-kelamaan sifatnya itu akan jadi lembut. Apabila syaratnya kebaikan itu dikerjakan dengan ikhlas. Tapi kalau kebaikan itu dikerjakan dengan niat yang tak ikhlas, dia akan menatijakan mungkin sifat sombong, sifat angkuh, sifat merendahkan orang lain. Tapi bila dilakukan dengan ikhlas, dia akan timbul sifat merendah diri. Baik. Jadi, kita berwuduk tadi tu, bukan sahaja anggota lahir kita yang bersih,
Tapi lebih daripada itu, ia memasukkan cahaya ke dalam hati yang menyebabkan hati juga menjadi bersih. Sebab itu kalau kita baca contoh dalam kitab Sayyidus Salikin, Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani diurai lanjut tentang wuduk ni. Bila tengok dalam bab wuduk, dia sebut doa-doa yang harus kita baca saat kita berwuduk. Saat kita berkumur, ada doa-doanya. Saat kita masukkan air ke hidung, ada doanya. Saat kita basuh muka, ada doanya. Saat kita basuh tangan kanan, ada doanya. Tangan kiri, ada doanya. Saat, basuh kepala, telinga, kaki, semua ada doa-doanya. Dan semua mengarah ke apa? Mengarah kepada membina atau membentuk hati yang suci. Nah ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebahagian kebersihan itu sebahagian dari iman. Fahamilah pernyataan tadi bahawa kesempurnaan iman adalah dengan mensucikan hati dari segala yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala dan menghiasinya dengan yang disukai Allah. Dalil dia apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Iman sesuatu yang bersifat kualitatif. Ramai orang kata kalau perkara kualitatif ni suka nak diukur. Kalau hal-hal yang kuantitatif, makna yang dapat dihitung, mudahlah nak ukur. Kan? Tapi iman sebenarnya ada cara mengukurnya. Cara mengukurnya ialah melihat kepada efek iman. Dan dalam hadis Nabi SAW tadi dinyatakan bahawa efek iman itu dapat dilihat dari sudut akhlak. Tanda kesempurnaan iman berdasarkan hadis tadi ialah semakin baiknya akhlak seseorang. Kerana itu iman dan akhlak bukan sesuatu yang terpisah. Bukan maknanya yang penting iman baik walaupun akhlak buruk. Tak boleh jadi macam tu. Ada pula orang cakap yang penting akhlak baik. Iman tu hal masing-masing. Nak masuk syurga, iman dan akhlak. Syarat masuk syurga mesti iman. Tapi nak mendapat kedudukan yang terbaik dalam syurga, iman dan akhlak. Sebab itulah hadis Nabi SAW juga menyatakan bahawa orang yang paling dekat dengan majlisku nanti di akhirat, di dalam syurga, makna majlis ini tempat duduk Rasulullah SAW, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat, di dalam syurga, ialah orang-orang yang baik akhlaknya. Maka penyucian itu sebahagian dari iman. Penyucian jiwa, part of iman. Tak boleh nak dipisahkan. Berdasarkan hadis tadi, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian atau kebersihan itu adalah bahagian daripada iman. Dan kita kena faham, konsep taharah ni, konsep kesucian tadi, ataupun an-nazafah tu, kebersihan, bukan hanya merujuk kepada aspek lahiriah, tetapi juga merujuk pada aspek batiniah, aspek batin. Sebab tu, contohnya dalam Quran, Allah Ta'ala menyifatkan orang musyrik itu bernajis. Innamal musyrikuna najas. Ini kalau kita cakap kat orang bukan Islam, mungkin dia akan marah. Tapi maksud najis kat situ, najis maknawi. Innamal musyrikuna najas. Hanya sebenarnya orang-orang musyrik itu, yang mensyirikkan Allah Ta'ala itu, batinnya itu, sifat batinnya itu najis. Jadi kita boleh faham kat situ, bahawa taharah tu atau kesucian tu ada dua aspek. Satu taharah lahiriah, satu lagi taharah ma'nawiyah ataupun taharah batin kita, rohani kita. Dan taharah lahiriah tadi, matlamannya ialah supaya dapat mencapai taharah batin tadi. Baik. Bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan penyucian sedangkan dia tidak tahu akan najis dan kekotoran? Dia tak kenal najis dan kotoran. Syarat nak bersuci, dia kena kenal dulu najis ke tak najis. Kalau dia tak tahu benda itu najis, dia tak akan bersuci. Contoh tuan-tuan, tuan-tuan jalan kat dalam surau ni, terpijak benda hitam. Kita ingat mungkin apa-apa benda hitam ni kan. Bila duduk lama-lama perhati, tengok kat tapak kaki, dah apa benda hitam. Tengok. Tai cecak. Setelah kita tahu bahawa tai cecak itu adalah najis, baru kita akan tergerak, tai cecak. Kita pun bergerak cepat-cepat pergi ke sinki ataupun ke paip air, kita cuci.
Apa yang mendorong kita nak cuci tadi tu? Kerana adanya pengetahuan atau kita dapat pengetahuan bahawa yang tadi tu adalah najis. Jadi nak bersuci, syarat pertama kita kena tahu itu najis ke tidak. Oleh kerana itu, kita akan mengungkapkan kat sini akhlak-akhlak yang tercela, tetapi kita akan menyusun cabang-cabangnya ke dalam 10 kategori yang utama. Maksudnya kat sini nak cerita, kalau kita tak tahu bahawa contohnya rakus makan tu merupakan akhlak tercela, maka kita tak akan berusaha untuk membebaskan diri daripadanya. Rakus bercakap merupakan akhlak tercela. Kita tak akan berusaha untuk membebaskan dirinya. Kalau kita tak tahu bahawa sifat hasad dengki itu dosa besar, benda yang kotor, benda yang tak elok, merupakan kotoran batin ataupun najis batin, maka kita tak akan berusaha untuk mensucikannya. Kalau kita tak tahu bahawa sifat marah yang melampau itu merupakan sifat yang tercela, maka kita tak akan berusaha menyembuhkannya. Sebagaimana kalau kita tak tahu bahawa najis zahir tadi, contoh tak cecak tu najis, maka kita tak akan bergerak untuk membersihkan diri. Kita kata, gitu je. Tapi kalau kita dah tahu, kita akan segera membersihkan diri kita. Ataupun kalau kita tengah naik-naik motor, tiba-tiba, lori khinzir lalu. Nak pergi pasar mana tak tahulah. Lintas. Hujan pula. Kena pula kat kita kan. Kita punya tak selesa tu habis semua benda nak kena cuci ni. Ekstrim sangat sampai exhaust pun dicuci. Sebab apa kita tahu tu najis. Tapi kalau kita tak tahu tu najis, kita akan buat tak tahu kan. Kita buat tak tahu. Macam tu lah juga. Orang dia tak berusaha untuk bersihkan dia pada sifat-sifat tercela kerana dia tak anggap benda tu najis. Dia tak anggap benda tu kotor. Kalau ada najis kat baju kita, kita akan macam baju Datuk ni, baju putih. Tiba-tiba ada benda kotor kat situ. Kita rasa tak senang. Begitulah sebenarnya keadaan hati kita asalnya putih, bersih. Sebab tu hati yang putih, bersih, bila dia terkena satu-satu yang tak baik, kotor sebagainya, dia akan rasa tak selesa. Orang yang baik, tiba-tiba dia terbuat dosa atau terbuat salah, atau dia tak tahu benda tu salah, tiba-tiba baru tahu, salah ke? Dia rasa tak senang. Dia rasa, macam tak tenang. Kerana kebersihan hati tadi tu. Tapi kalau hati tu dah memang hitam, gelap, jatuhlah apa pun atas tu, tak rasa apa. Kenapa? Kerana dah terlalu kotor. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT sebut. Dia sebutkan, innal ladzina taqaw idza massahum syaitanu tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila datang syaitan nak menggoda dia atau membisikkan dia dengan sesuatu yang menyesatkan, maka dia akan tazakkaru, dia akan segera ingat, dan pada ketika itu dia akan nampak. Kenapa? Kerana cahaya takwa tadi itu menampakkan kepada dia kekeliruan-kekeliruan yang dibawa oleh syaitan tadi, maka dia akan segera ingat dan segera tepis. Kerana ada cahaya takwa. Tapi kalau hati kita tu tak ada cahaya takwa, apatah lagi kalau hati kita tu lalai, tidak pula diperingatkan, maka kita dengan mudah akan terima apa saja bisikan-bisikan nafsu. Dan kemudian kita akan hidupkan bisikan-bisikan nafsu itu dalam kehidupan harian kita. Apa pun saja tindak tanduk kita, cakap-cakap kita, fikiran kita, semuanya adalah dalam kerangka hawa nafsu. Sebab itu kenapa membersihkan hati ini perkara yang sangat penting berkaitan dengan iman. Yang pertama sekali dia nak bincang kat sini ialah tentang banyak makan. Bapak Muhammad Nasir, bukan saya. Bapak Muhammad Nasir ni mantan Perdana Menteri Indonesia zaman Soekarno dulu. Masa tu Indonesia masih dalam bentuk kerajaan persekutuan. Dia masih menggunakan parliamentary system. Sebelum berubah menjadi sebuah republik menggunakan presidential system. Jadi Bapak Muhammad Nasir ni dia adalah pimpinan masyumi.
Majlis Syura Muslimin Indonesia. Dia ada tulis dalam dalam buku dia, Fiqh Da'wah. Fiqh Da'wah. Dalam tu dia kata, apabila manusia itu mengikutkan hawa nafsunya, maka falsafah hidupnya itu ialah hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Dan bukan lagi makan untuk hidup. Jadi orang yang banyak makan tu satu keperluan dalam hidup kita. Tapi bila eksesif, melampau, maka hal tersebut menjadi suatu keburukan untuk kita. Allah Ta'ala kata apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah. Tapi satu je. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kerana asas kepada penyakit itu adalah berlebih-lebihan. Makanlah gula, tak ada masalah. Tapi punca penyakit bila kita berlebih-lebihan ambil gula. Ambillah garam. Garam tu merupakan nikmat Allah Ta'ala berikan pada kita. Cerita Syawal dengan bukan lagu lebih. Syawal, Muharram, Safar tu. Cerita Piramli tu. Ahmad Al-Bab. Kan ending tu. Bila bapak dia punya hari jadi. Bapak mertua dia punya hari jadi. Masing-masing anak kena bawa hadiah. Jadi isteri Syawal dan isterinya bawa garam dan gula. Bawa garam, gula, kemudian ada kopi dan capati bagi makan. Kopi pekat, likat, tak ada gula. Hancur, habis. Kuah cantik, sedap. Tak ada garam, habis. Apa jawapan anak dia? Begitulah kasih sayang anak anda kepada ayah anda. Umpama garam dan gula. Tapi mesti diberi pada kadarnya. Berlebih-lebihan boleh jadi lain. Jadi, garam tu nikmat besar Allah SWT beri pada kita. Tetapi punca penyakit kita bila berlaku apabila kita berlebih-lebihan dalam mengambil garam. Jadi, kat situ kunci kesihatan tu Allah Ta'ala dah letak dah. Bukan kita mengharamkan nikmat-nikmat, jangan. Makanlah, minumlah, nikmatilah. Tapi pada kadarnya. Jangan berlebih-lebihan kerana di situ punca kerosakan, punca penyakit. Jadi kerakusan dalam makan ni termasuk satu tabiat yang buruk sebab perut merupakan sumber syahwat. Perut sumber syahwat. Dari situlah timbul nafsu berahi. Jika nafsu makan dan berahi sudah menguasai diri, maka timbullah keserakahan terhadap harta. Sebab tidak mungkin sampai kepada kedua-dua nafsu tersebut. Nafsu berahi ni maksud nafsu terhadap seks. Tak mungkin tercapai kedua-dua nafsu tersebut kecuali dengan harta. Nak kahwin kena ada duit. Tak ada duit susah nak kahwin. Handsome je tak jadi bang sekarang ni. Handsome saja tak jadi. Kena ada duit. Dari nafsu terhadap harta timbul pula nafsu pada kehormatan. Nak dihormati. Kerana akan susah mencari harta tanpa adanya kehormatan, tanpa ada pangkat. Kenapa orang, minta maaf saya sebut tak semualah, tapi ada orang sanggup beli title. Title doktor, title datuk, title profesor. Sanggup beli. Keluar sikit supaya pulangannya banyak. Kerana dengan title, dengan pangkat, dengan penghormatan tersebut, dia boleh berusaha untuk mendapatkan harta lebih banyak. Kalau dikaitkan pula dengan seks, mungkin boleh gunakan pula untuk dapat habuan-habuan yang seperti itu. Kemudian, ketika harta dan kehormatan dapat diraih dan pada saat mencari keduanya, maka bermulalah semua penyakit. Apa dia? Seperti sombong. Bila dah ada pangkat, bila dah ada harta, timbul pula penyakit-penyakit apa? Sombong pula kat situ. Riak, iri hati, dengki, permusuhan. Tak salah kita ada kereta mahal. Tak salah kita pakai pakaian branded. Apa saja branded tu tak salah. Yang salah kalau kita menyombongkan diri. Itu kat situ salahnya. Sebab Nabi SAW pernah ditanyakan
Oleh sebahagian sahabat kata, wahai Rasulullah, salahkah kami pakai sandal yang berjenama? Maksud zaman dulu tu ada sandal-sandal mahal lah, tanda status sosial seorang. Memang minat seorang terhadap perkara yang branded ni biasa dari dulu lagi. Adakah itu termasuk daripada kibir, termasuk daripada kesombongan? Rasulullah SAW kata tak, itu tak termasuk kesombongan. Kerana yang dikatakan sombong tu ialah batarul haq wa ghamsun nas. Maksudnya kita menolak kebenaran dan kemudian kita merendahkan manusia. Pakailah pakaian mahal, tak ada masalah kalau kita mampu. Kalau tak mampu, jangan pegang falsafah orang parit. Apa dia? Biar pakai asal gaya. Tak jadi. Kita kalau mampu silakan pakai, tapi satu je, jauhkan sifat sombong. Kan Nabi SAW contohnya pernah menegah kalau pakai pakaian bawah daripada buku lali. Kerana itu akan membawa kepada khuyala, sifat bermegah-megah. Jadi Abu Bakar pernah tanya kepada Rasulullah bahawa pakaian dia pun banyak bawah buku lali. Kamu tak apa. Kenapa? Kerana dia bebas daripada sifat khuyala, sifat bermegah-megah. Maknanya kalau kita pakai senteng ada sifat bermegah-megah pun tak jadi juga. Ada orang pakai senteng, mana-mana senteng, megah. Akulah yang paling warak, akulah yang paling itu. Datang megah kat situ pula. Jadi yang ilah dia tu, sebab dia tu ialah adanya sifat bermegah-megah. Buatlah rumah besar, tak ada masalah. Tapi jangan muncul kesombongan. Saya nak tamatkan dengan satu cerita. Cerita ni popular di sebelah Morocco. Tapi cerita ni cerita khayalan je lah, imajinasi. Tapi ada nasihat-nasihat yang baik. Diceritakan. Ini saya dapat cerita ni pada Syekh Hamzah Yusof, seorang ulama dari Amerika Syarikat. Dalam buku dia, Purification of Heart. Tentang seorang abid, seorang ahli yang ibadah yang hidupnya tu di atas sebuah gunung. Kerja dia ibadahnya, zuhud. Makannya pun hanya tamar dan air putih saja, tu je. Roti keras kadang-kadang. Satu hari dia dapat perkhabaran bahawa di satu negeri ada seorang waliullah arif billah yang hebat. Jadi nak pergi ziarah. Maka dia pun turunlah dari gunung itu menaiki atau menunggang seekor harimau. Luar biasa. Menunggang harimau. Harimau mana saya tak tahu lah. Confirm harimau selatan. Harimau Morocco. Turun. Harimau Afrika. Turun. Tunggang. Tanya orang kampung. Dengan harimau tu, mana alamat Syekh sekian? Rumah dia kat mana? Ada kat sana. Pergi. Tengok rupanya istana besar. Lalu dia pun minta izin. Dia macam dah mula ragu. Betul ke ni? Waliullah ke ni? Arif billah ke ni? Istana besar ni. Macam istana Qarun ni. Pergi. Tuan, adakah tuan ni orang sekian. Yang dipanggil seorang arif. Seorang wali. Betul lah tu. Silakan. Boleh tak saya bermalam di sini? Boleh bincang-bincang dengan tuan? Boleh, tak ada masalah. Silakan. Fadhal. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Marhaban bikum. Silakan. Tapi mana saya nak letak harimau saya ni? Tak apa, letak je kat kandang lembu saya. Menghairankan. Jadi akhirnya dia pun bertamulah malam tu. Malam tu dihidangkan dengan hidangan yang lazat-lazat, enak-enak. Lepas tu, dia kata, saya tak pernah makan benda-benda macam ni. Saya cuma makan buah kurma dengan air putih je. Sekali-sekala roti keras. Ini dah berlebih-lebihan ni. Dah malam tu kemudian akhirnya masuk tidur. Bilik dia sebelah bilik Syekh tu. Dia malam tu ibadat. Sambil-sambil ibadat dia dengar dengkuran Syekh di sebelah. Ni tamatlah. Habislah, tak ada lah. Ini tipu saja ni. Scammer ni. Tak jadilah, esok balik. Confirm balik. Jadi esok pun dia siap-siap balik. Turunlah pergi ke, ditemani Syekh tu pergi ke kandang lembu tadi nak ambil rimau dia. Sampai-sampai rimau dia sedang dimakan oleh lembu-lembu itu. Dah dimakan oleh lembu-lembu tu. Lembu makan rimau.
Lalu akhirnya ditanya, wah apa ni? Apa dah jadi ni? Dia pun cakap kat Syekh tu, apa dah jadi ni Syekh? Sebenarnya rimau dia macam kau. Luar je rimau, dalam lembu. Tapi lembu-lembu aku tu dia macam aku. Luar je nampak macam lembu, dalam tu rimau. Dalam tu rimau. Itulah kadang-kadang ibadat orang arif ni kita nampak macam biasa-biasa je. Tapi kerana dalam hatinya tu ada keyakinan yang mantap, ibadat 2 rakaat lebih baik daripada ibadat 1000 rakaat orang yang syak dan ragu. 2 rakaat yang penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan ma'rifatullah, itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang hatinya lalai. 2 rakaat yang penuh dengan keikhlasan itu lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang penuh dengan riak dan takabur. Beza kan. Sebab tu membina kualiti itu sangat penting. Bukan hanya sibuk kita memperbanyakkan kuantiti. Wallahu ta'ala alam. Kita tamatkan cerita tu dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.